الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi kepada kita peluang dan juga ruang dan nikmat-nikmat yang berbagai kepada kita. Alhamdulillah, dan pagi ini insyaAllah kita akan sambung lagi surah Abbas ayat ke-17. Kita kena ambil di ayat yang ke-17, walaupun kita berhenti kemarin pada ayat ke-17, kita ulang balik ayat ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره. Binasalah hendaknya manusia yang engkar itu, betapa besarnya kekufurannya. Qutilal insan, qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan ini maksudnya dibunuh akan manusia. Makna apa? Qutila ay lu'ina, lu'inal kafir, dilaknat oleh Allah SWT akan orang-orang kafir. Orang kafir ini dilaknat oleh Allah. Bukan setakat Allah laknat, malaikat pun laknat. Kalaulah Allah SWT laknat, maka seluruh makhluk atas muka dunia ini akan laknat. Nah, itu cara cara orang panggil Allah Ta'ala hinakan. Bila mana Allah SWT kasih kepada seseorang, maka Allah SWT akan isytihar kepada para malaikat. Aku kasih saya kepada seseorang, maka semua malaikat-malaikat aku, kamu kena kasih kepada orang ni. Aku benci kepada seseorang ni, maka kamu kena benci kepada seseorang ni. Jadi tuan-tuan semua, maka disebut qutilan insan ini makna lu'inal kafir. Lu'inal kafir, dilaknat akan orang-orang kafir. Kenapa? Kerana besarnya kekufuran yang mereka buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT nak suruh mereka ni fikir min ayyi syai'in khalaqah, ayat ke-18 19. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yang jadi kafir sangat ni, yang jadi kufur sangat ni, yang jadi engkar sangat ni, tak fikir ke min ayyi syai'in khalaqah? Tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kena fikir juga. Duk rasa sombong diri, rasa hebat, rasa dunia ini dia yang punya, tak rasa takut sikit pun kepada pencipta iaitu Allah SWT. Maka Allah Ta'ala suruh fikir, cuba fikir. Yang jadi kamu ni jadi kafir, jadi engkar ni, kamu tak fikir ke? Kamu sendiri ni Allah Ta'ala buat daripada apa? Kalau benda-benda lain kamu tak nak fikir. Yang kita boleh lihat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit bumi,
fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perselisihan antara malam siangnya, lepas siangnya malam, lepas malam siang, siari malam, siari malam, siari malam. Tak boleh nak tahan kita ni. Kita nak sekat malam jangan mari, tak boleh. Nak sekat siang jangan mari, tak boleh. La ayatil liulil albab, itu tanda kebesaran Allah SWT, kehebatan Allah SWT bagi mereka yang ulil albab ni, orang yang guna akal fikiran dia untuk berfikir. Mesti ada suatu kuasa yang boleh menukarkan siang kepada malam, malam kepada siang. Maka sekarang ni Allah SWT mengajak orang kafir supaya fikir, min ayyi syai'in khalaqah, daripada apakah ia diciptakan, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maka sebenarnya kamu ini diciptakan, manusia yang kafir ni mungkin ingat, kamu ni min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, dari air mani diciptanya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Allah Ta'ala lengkapkan di atas diri kita dengan semua anggota-anggota yang sempurna Allah Ta'ala bagi kepada kita. Manusia ni baginya mata, baginya telinga, baginya kaki tangan, baginya segala akal fikiran, supaya manusia ni boleh timbang buat ibadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik. Tak ada kata penat kaki bawah tangan atas, nak rokok tak payah, nak sujud tak payah, mulut ada, telinga ada, mata ada, comel sihat ada. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kemudian ayat yang ke-20, dalam ayat yang ke-19 ni terdapat perawi yang menyebut bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, mengapakah manusia membanggakan daripada hal dia telah keluar melalui saluran kencing 2 kali. Maknanya bangga apanya? Kita ni manusia ni Allah Ta'ala ciptakan kita ni daripada saluran, keluarnya ikut saluran kecil. Kecil ni dia panggil air. Air kecil ni najis, keluar ikut saluran kemaluan, yang mana nama lagi kemaluan. Kemaluan maksudnya bila nampak kau jadi malu barang ni. Orang panggil aib. Mana dia panggil keaiban. Dua saluran kecil ni, orang puannya, orang lakinya. Maka kita ni keluar ikut saluran ni, sperma keluar, ovum keluar, lepas tu duk pegang dalam perut, lepas tu bila beranak keluar pula ikut saluran ni. Maknanya kita ni tak ada apalah. Siapa sebut macam ni? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk apa lagi? Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya untuk membimbing dan mengambil mana satunya ia pilih. Yassarahu, Allah Ta'ala permudahkan untuk dia as-sabil, jalan. Jalan mana dia nak? Jalan mana? Nak jalan, dia ada 2 jalan. Jalan lurus, jalan bengkok. Nak hak mana? Nak Islam ke nak tak Islam? Islam kamu selamat, kamu tak Islam kamu tak selamat. Atas dunia ni boleh makan, tak ada masalah. Allah SWT bersifat Ar-Rahman. Allah bagi semua nikmat-nikmat, Allah bagi semua waringgi, Allah bagi semua kesihatan. Tapi akhirat mereka ni di antara orang yang tidak diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Balad Allah Ta'ala sebut wahadainahun najdain, wahadainahun najdain, ayat ke-10 surah Al-Balad. Allah Ta'ala sebut apa? Dan kami telah menunjukkan kepadanya manusia itu 2 jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. 2 jalan Allah Ta'ala tunjuk, ni jalan baik, ni jalan jahat.
Jalan baik terus, jalan jahat jangan. Tapi manusia ni ada yang nak ambil jalan jahat, jalan yang tak baik, yang menyebabkan mereka ini terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam surah Al-Insan ayat ketiga, Allah Taala pun juga menegur manusia, memperingatkan manusia, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami bagi jalan, kami tunjuk kepada manusia melalui akal dan rasul. Akal ada, akal fikiran ni Allah Taala suruh kita guna akal ni sebaik-baik. Dengan akal fikiran ni jangan kita cerdik bab masalah orang panggil cari harta benda atas muka dunia, kekayaan, cari pitih cerdik, tapi cari pahala tak cerdik. Orang panggil tak balance. Cari dunia cerdik, tapi cari akhirat tak cerdik. Jadi maka Allah tunjuk dua jalan. Sama ada kamu nak pilih jalan mana, jalan yang benar ataupun jalan yang salah, maka terserah kepadanya sama ada ia bersyukur ataupun ia kufur. Ni dalam surah Al-Insan ayat ketiga. Kemudian tuan-tuan semua Allah Ta'ala sebut mu ni dibuat daripada apa? Mu ni dibuat daripada nutfah, air mani. Kemudian Allah Ta'ala bila kamu keluar, kamu boleh pilih dua jalan. Nak jalan baik, nak jalan tak baik, terpulang kepada kamu. Maka Allah Ta'ala sebut lagi secara ringkasnya terus kepada thumma amatahu fa aqbarah. Bila kita duduk atas muka dunia ni tuan-tuan semua, maka satu hari, satu masa, satu keadaan, satu saat kita akan bertemu. Thumma amatahu fa aqbarah. Ayat 21 Allah Ta'ala sebut kemudian dimatikannya. Tak ada dah kedebannya, tak ada lah bisanya. Bila mati tak ada dah. Jadi tuan-tuan semua, kita kena ingat dua masa yang tidak diterima taubat. Yang pertama, nyawa sampai di halqum. Bila nyawa sampai di halqum, pada masa tu baru nak taubat, tak terima. Bila mana yang kedua itu ialah ketika mana matahari terbit daripada sebelah barat. Bila terbit daripada sebelah barat, biasanya matahari setiap hari dia terbit daripada timur. Dia terbit sebelah ni. Tapi bila dia terbit sebelah ni, maka pada ketika itu manusia yang kafir ni dia baru nak beriman pada Allah. Yang mana yang ada dosa pada Allah Ta'ala, mereka nak taubat pada masa itu, Allah Ta'ala tidak terima lagi taubat. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya semula. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian tunggu masa ni perjalanan kita ni kita kena lalui. Baik sama ada kita ni Islam, baik kita ni yang tidak Islamnya, semua kita kena lalui yang ni. Cuma Allah Ta'ala peringatkan kepada orang yang tidak Islam, orang kafir ni, qutilal insanu ma akfarah ni, lu'inal kafir ni. Allah Ta'ala bangkit cerita ni supaya manusia ni boleh fikir. Selepas pada kamu mati, bukan mati pakai sudah dengan mati, tak. Ada lagi thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila ia kehendaki nanti, ia akan hidupkan kembali manusia ini, bangkitkan semula. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ayat 23, janganlah hendaknya ia kufur engkau lagi. Bola. Ayat Kelantan kat bola. Bola duk kufurnya, bola duk engkaunya, bola duk lawannya, bola duduk tidak percayanya. Lamma yaqdi ma amarah. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Buatlah apa yang Allah Ta'ala yang suruh. Allah Ta'ala suruh buat. Jangan duduk tangguh-tangguh lagi. Sebab apa? Sebab masa berjalan. Macam kita ni, orang yang dah Islam ni, Alhamdulillah besar dah. Tetapi jangan duduk tahap sama. Jangan duduk tahap sama. Kalau dulu memang kita dah Islam dah, awal lagi Islamnya, tapi amal ibadat ni kurang. Jangan duduk tahap sama. Cuba buat perubahan. Sebab apa? Sebab masa ini tidak tunggu kita.
kita akan lalui, ketuaan kita masa tu. Orang panggil masa itu. Rugi kalau kita tidak pandai guna masa. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka Allah Ta'ala suruh fikir lagi. Kalau tadi Allah Ta'ala suruh fikir bab masalah bagaimana Allah Ta'ala cipta, bagaimana Allah SWT cipta dia, bagaimana Allah Ta'ala tunjuk jalan atas muka dunia ini, dia nak pilih jalan mana, kemudian dia akan mati, kemudian dia akan dibangkit. Maka Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat ke-24, falyanzuril insanu ila ta'amih. Katakanlah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Kalau tak usah tengok kepada kejadian Allah Ta'ala buat kamu tak usah tengok dah, benda tu tak usah tengok, dan buat-buat tak nampak, tak usah fikir di atas orang panggil kehebatan Allah Ta'ala menciptakan kita ni, manusia ni, tak usah fikir kau tu. Maka nak Allah Ta'ala ajar supaya, minta supaya fikir dengan cara ada depan mata ni. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Bagaimana kami mentadbirkannya. Makanan hendak makan puak makan tu, bagaimana ambil mana tu barang tu. Barang hendak makan nasi lemak, nasi belau, nasi khabu, dan mudah makan tu ambil mana. Kalau jenis Jepun dia makan apa? Dia apa? Ikan sushi dah. Dia makan sushi. Kita tak boleh makan mana. Bukan makanan kita. Kita jenis bukan makan nipi. Hok tak masak lagu tu bubuh ke apa dia? Bubuh 5 nipis. Ada pesi lagu tu ada di Sarawak biasa makan. Nama Umai dah dah. Tapi bukan makanan kita. Kita nak nasi ikan kering tak apa dah. Pesi makanan kita. Orang putih burger dah dia. Burger beres dah dia. Nugget beres dah dia. Kita tengok kita tak, kita nak nasi juga. Pergi Thailand pun nak nasi juga, Indonesia pun sama. Bila kita pergi ke Mesir, tengok orang Arab roti. Roti buat dia. Kita boleh juga roti. Tapi roti ni jarang-jarang boleh. Kalau hari-hari roti tak berasa teruk. Nak nasi juga. Maka Allah Ta'ala suruh fikir kepada ila ta'amih. Bagaimana Allah Ta'ala mentadbirkan boleh kamu ni terus-terus makan. Lagu mana Allah Ta'ala buat? Anna sababna al-ma'a sabba. Tengok bahan metah tu. Anna sababna al-ma'a sabba. Allah Ta'ala kata, aku buat turun. Kami buat turun air daripada langit. Curah atas muka dunia. Bau curah. Nampak kering kat curah. Bau curah. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Bau kita ni semalam, Allahu Akbar. Bau tu. Siapa dia boleh sekat hujan? Tak boleh sekat. Siapa dia boleh panggil hujan? Panggil. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak. Sebab itulah kita ni ada dia panggil semaya, cara semaya, minta hujan, minta dengan Allah Ta'ala buat turun hujan. Sebab Allah Ta'ala sahaja boleh buat turun hujan, berhenti hujan ni Allah Ta'ala. Sebab itulah cara kita nak minta, orang panggil minta air supaya Allah Ta'ala buat turun hujan ni. Bila musim kemaraunya dia panggil ada solat al-istisqa, semaya sunat istisqa. Istisqa ni maknanya ada sing tu, maksudnya talak, maksudnya minta. Semaya tujuan nak minta air, minta hujan. Maka sunat kita semaya pada, semaya ramah-ramah. Semaya pada, sunatnya semaya pada. Kalau boleh bawa kanak-kanak. Sebab apa? Sebab kanak-kanak dia bila dia amin, dia tak ada dosa. Lepas tu apa lagi? Kita bawa kambing. Mana ada kambing? Bawa kambing. Lembu pada awak mari juga. Letak tepi kat semaya. Supaya Allah Ta'ala ni kesian belah lebih lagi. Cepat lagi buat turun hujan.
Lepas tu kita panggil orang-orang alim, orang-orang alim doa supaya Allah Ta'ala cepatkan kita ambil berkat orang alim. Allahu Akbar. Kita pun biasa kita buat solat istisqa. Solat minta air. Istisqa ni makna minta turun hujan. Ini ada cara dia. Makna dia panggil solat istisqa, solat minta supaya Allah Ta'ala buat turun hujan cepat-cepat. Maka Allah SWT sebut anna sababnal ma'a sabba. Kamilah, bukan puak-puak kamu sendiri, kami. Allah Ta'ala kata kami sababnal ma'a sabba, kamilah curah air dengan satu curahan yang menakjubkan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, bila hujan turun Allah Ta'ala pun orang panggil pecahkan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Naiklah rupuknya naik. Bila rupuk naik, sayur pun naik. Sayur naik. Pokok kayu pun menghijau, keluarlah buahnya. Kita tak fikir. Kita tak fikir setiap yang Allah Ta'ala jadikan ni hebat kejadian Allah. Kita tengok kalau buah ni, kita tengok kebanyakan buah kita makan ni manis. Jarang kita jumpa buah masam ni. Buah manis. Masam tu ada tapi jarang-jarang. Hak banyaknya hak manis. Sebab apa? Sebab sedap. Bila manusia makan sedap. Sedap pasti tak serupa. Buah motel manis, durian manis, serta manis. Gapo lagi? Buah pauh manis. Cuak pahit. Tak ada orang nak makan. Jadi nak suruh manusia ni sihat, maka Allah Ta'ala buat berbagai-bagai sayur-sayuran, berbagai-bagai jenis sayur. Masya Allah. Kalau kita pergi beli ular ni kan, siapa tak kenal ular tu. Pergi di wakacai temai tu kan, ni daun gapo, ni daun gapo. Tu bak ular saja tu. Buah tu bagaimana Allah Ta'ala ciptakan jadi manis. Lagi kita nak kena fikir, kalau acu fikir tempat buah yang tidak ada tanah Arab, iaitu buah nyo. Buah nyo lagu mana Allah Ta'ala buat masuk air. Buat masuk air dalam buah nyo tu. Hebatnya Allah Ta'ala. Lepas tu kita ambil standar. Kita ambil standar buah nyo, kita buat turun. Lepas tu kita ambil dengan kita pelerasa tu. Kita pelerasa dengan duduk tandai. Duduk tandai ni lagi. Sebab apa? Sebab dia takar dia tu tak cabut lagi. Tu cabut takar. Cepat. Maknanya pandai Allah katuk dia tu. Katuk. Tutup molek kemah air duduk dalam purul dengan siap molek. Dengan isinya sedap manis, tak payah nak bergula. Bagaimana Allah Ta'ala ambil air, tak ada air tu boleh jadi ada dalam wahnya. Minum gok Allah, apa nikmat. Hebatnya. Maka Allah Ta'ala nak suruh kita fikir, bagaimana Allah Ta'ala, siapa dia yang waktu ubik tumbuh-tumbuhan ni, buah-buahan, sayur-sayuran ni, nak bagi makan kepada manusia ni, nak jamu manusia ni. Fa'ambasna fiha habba. Maka bila mana Allah Ta'ala sebut tadi, thumma syaqaqnal arda syaqqa, kami belahkan bumi ni biar tu boleh tubik tumbuh-tumbuhan. Fa'ambasna fiha habba. Maka buat tubik tumbuh-tumbuhan ni kami. Fa'ambasna, lalu kami tumbuhkan pada bumi itu biji-bijian. Tumbuh. Wa inaba wa qadba, kami waktu tubik lagi di antaranya dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wa inaba wa qadba. Inab ni mana anggur, buah-buah anggur. Dan inab ni buah zabib, buah anggur dia panggil inab. Inab ni di antara orang panggil, di antara pokok yang apa ni, kalau hamba pernah belajar dulu, di antara pokok yang ajaib. Bagaimana ajaibnya? Bila musim itu musim sejuk, kita tengok dia akan keluar daun-daun pokok ni. Daun pokok ni dan buah keluar pada musim sejuk. Tetapi cuba tengok musim panas. Musim panas, bila kita pergi pokok ni, kita kata ni ranting kayu nak mapuh ni. Nak mapuh ni tak ada. Kita tengok repuk macam repuk dia. Tapi daripada nampak buruk begitu tu, bila tibanya musim sejuk, sudah.
Tubik lah. Tubik daun daripada hok nampak mampu tadi. Dia lagu tu Allah Taala buat. Pokok inab ketika mana hok kita tengok di sana lah. Kalau tempat kita ni mungkin kita tak nampak sebab tempat kita ni orang tak tanam mana. Kalau tanam pun tak berapa nak jadi mana. Tak cakap buah baja. Adalah buah tapi tak serupa sana. Sana ni tuan-tuan semua, bila sampai di sana, abang ingat bila sampai di sana sampai sana tu hari orientasi pelajar-pelajar daripada Kelantan ni 900 orang masa tu tahun hamba pergi di Mesir tahun 1997. Di antara pelajar yang paling ramai setiap tahun ni, maka tahun hamba pergi ni daripada Kelantan ni dalam 900 orang lebih. Ini paling ramai rekod. Dan tahun 1998 ramai balik kerana gawat, ekonomi gawat. Ramai balik tak ada dengan belanja. Maka pada tahun hamba pergi ni 900 kita berkumpul ni, anak-anak Kelantan ni 900 kumpul di rumah Kelantan di Kairah. Maka pada hari yang pertama kita sapa tu, baru sapa ni abang-abang ni akak apa? Akak buah inab, buah anggur akak. Banyak mana kalau kita ni, kalau kita akak sekilo boleh makan 10 orang. Sana dak akak 2 kilo seorang. 2 kilo ni berapa banyak? Dak pakai. Ni 2 pinggan ni, sepinggan ni untuk seorang. Lu masya-Allah. Baiknya abang-abang makan, kita makan siapa kau batuk makan. Hok tak ada butir ni, bukan ada butir. Hok ada butir ni tak berapa berahi. Tak berapa minat. Hok tak ada butir ni, pakai telan gop. Apa kita bawah 75 sen sekilo. Ada sedak jamu pun. Ingat kau 13 ya. Tak, 75 sen. 75 sen duit dia. 75 sen duit dia. Kalau duit kita pada masa tu mungkin lebih kurang dalam sama ataupun 4% duit kita. Sekilo. Masya Allah. Pernah hamba duduk di sana, duit kita RM1, duit dia RM2. Maknanya duit dia tu murah. Jadi tuan-tuan semua, makna kalau harga 75 sen, jadi 75 sen 35 sen lah. Kalau 75 sen dia, makna lebih kurang 35 sen 4% kita. Sekilo. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini antara buah yang Allah Ta'ala sebut wa inaban, buah inab. Dan bila kita rujuk-rujuk tengok Quran ni, dalam Quran Allah Ta'ala sebut jenis apa? Jenis buah. Jenis nama-nama buah dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana bila kita tengok buah-buah ni, bila orang buat apa ni, makanan dia panggil suplemen ini, kita tengok orang boleh buat sangat. Dah ada banyak khasiat. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Karim buah zaitun, buah tin, buah rumman delima. Lepas tu buah apa lagi? Buah pisang. Buah pisang banyak khasiat pisang ni. Orang yang sembelit makan pisang. Banyak vitamin di pisang ni. Dan buah buah kurma, lagi buah inab. Jadi ni buah ni Allah Ta'ala sebut. Dah banyak khasiat-khasiat berbanding dengan buah-buah lain. Lepas tu lagi buah zaitun. Wa zaitunan wa nakhla. Cuba fikir buah zaitun. Buah zaitun ni di antara buah yang ada manfaat besar. Wa nakhla dan kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan Allah Ta'ala jadikan dengan keluarnya air tadi daripada langit, turunnya daripada langit, maka Allah Ta'ala keluarkan apa lagi? Hadaiq, taman-taman, kebun-kebun. Ghulba yang mana subuh, dan taman-taman yang menghijau subuh. Kita tengok hijau, Allahu Akbar, sedap tengok. Hok mana rumah ada taman tu, mana sekolah yang ada taman, ada padang, kita tengok bila turunnya hujan maka menghijau. Wa fakihatan wa abba, wa fakihatan wa abba, dan berbagai-bagai buah serta berbagai-bagai jenis rupuk rapat. Rupuk rapat, rupuk ni banyak jenis rupuk. Tuan-tuan ada buat kajian rupuk ada berapa jenis? Ada buat kajian?
acu kaji. Nah, kita wis so kerja dah. Buat so kaji. Rupuk belalai, rupuk gapo lagi, rupuk. Macam-macam rupuk kita tengok weh tu. Rupuk gapo dia ni, rupuk sambal. Rupuk Napier sendiri tu, Napier hok makan lembu tu banyak jenis tu. Banyak jenis tu Napier sendiri, Napier pandai, Napier tacung ke apa nama. Macam-macam. Allahu akbar, hebatnya Allah Taala. Wa abba ni rupuk rampai. Tujuan semua Allah Taala buat. Tumbuh ke habban, buah-buah tadi, buah-buah benih-benih, inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Semua ni untuk apa? Untuk siapa? Mata'an lakum wa li an'amikum. Untuk tujuan Allah Ta'ala nak bagi kepada kamu, biar kamu boleh makan hidup molek segar atas muka dunia, dan juga untuk binatang-binatang kamu. Untuk binatang-binatang kamu. Orang merah ni kat syukur bila turunnya hujan, maka rupuk ni akan tumbuh, akan keluar, maka boleh bagilah, boleh ceruklah. Boleh ceruk bagi kepada an'amikum, kepada ternakan-ternakan kamu. Maka nak kena ingat ni, mata'allakum wa li an'amikum fa idza ja'atis sakhah. Jadi ternakan-ternakan ni, kalau dalam Quran pula Allah Ta'ala sebut apa? Allah SWT sebut binatang-binatang yang ada dalam Quranul Karim ini, bila tengok ada 21 jenis, 21 nama dalam Quranul Karim. Banyaklah laba, semut, lebah, banyak apa lagi, pau, burung gagak. Banyak cerita-cerita yang Allah Ta'ala sebut nama-nama binatang-binatang ni dalam Al-Quranul Karim. Jadi itu atas semua, maka Allah Ta'ala akan cerita pula, kita lihat nanti insya-Allah ayat yang ke-33 Allah Ta'ala fa'idha ja'atis sakhah sebut dalam ayat yang ke-33 dalam surah Abbas ini, berkaitan dengan suasana bila mana as-sakhah itu, bila mana manusia dengar, orang panggil suara yang kuat, guruh yang kuat. Apa iaitu as-sakhah ni disebut juga, dia panggil bunyi orang panggil bunyi sangkakala. Sakhah ni mana orang panggil apa dia, jeritan yang dahsyat. Rupa-rupanya sakhah ni dia panggil mengejutkan orang. Bunyi gaul tu, bunyi seruling tu, bunyi seruling yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil tiup, maka Allah Ta'ala sebut fa idza ja'atis sakhah. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang amat dahsyat. Jadi kita berhenti situ. Tuan-tuan semua tak sempat nak habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Isnin nanti insyaAllah. Ceritanya pasal kiamat pula Allah Ta'ala sebut dalam surah Abbas, bermula daripada ayat yang ke-33 sampailah habis ni, cerita suasana bagaimananya, antaranya suasana kiamat. Jadi yang berasa sekadar tu dululah, kita dah cukup pukul 7 dah. Kalau hamba sambung lagi, masa tu terik lagi. Jadi tuan-tuan semua, sekadar tu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, bila kita mengaji ni, bila kita mengaji, jangan bila kita mengaji kita makin sombong. Jangan bila kita mengaji kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Bukan kita mengaji ni makin jahil, tidak, tetapi makin kita dapat ilmu, dan kita beramal, dan kita berazam, dan kita buat bekal. Buat bekal kurang-kurangnya kalau boleh hari-hari kita mengaji Quran, ada bekal kita untuk kita bawa ketemu Allah Ta'ala. Maka pagi-pagi ni hak paling molek sekali, kita celak mata tu mengaji Quran selalu. Lepas tu lepas subuh mengaji Quran, lepas tu nak buat muka lain, buatlah. Maka ni kita ni alhamdulillah awal-awal pagi, selepas subuh kita beramal dengan mengaji Quran dan memahami Quran ni, insya-Allah
Mudah-mudahan Allah Ta'ala luarkan masa kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekolah terdulang mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ni dapatlah Allah Ta'ala jadikan kehadiran kita sebagai amal yang soleh untuk kita bawa bertemu ke negeri akhirat dengan Allah SWT, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan dia hamba sebagai makhluk, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.